Kementerian Pertanian dan Industri Makanan atau singkatannya MAFI diamanahkan peruntukan 4.82 bilion ringgit dalam bajet 2022 dan ini merangkumi 1.54 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Bagaimana peruntukan ini akan diterjemah kepada pelbagai projek berimpak tinggi di mana akhirnya rakyat nanti akan dapat merasai limpahan ekonomi pertanian. Persoalan ini kami berikan ruang kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Menteri Pertanian dan Industri Makanan di studio bersama kami malam ini. Terima kasih Datuk Seri dan tahniah juga kepada pihak MAFI kerana sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan telah pun berjaya memastikan kelancaran bekalan makanan. Melangkah ke hadapan, Dasar Agro Makanan Negara DAN 2.0 telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Apa antara strategi yang dilihat sebagai game changer dalam DAN 2.0 ini, Datuk Seri? Okey, DAN 2.0 merupakan dua penyataan dasar yang penting yang dilancarkan oleh MAFI baru-baru ini. Ya. DAN 2.0 dan satu lagi adalah penubuhan Cabinet Committee on Food Security ataupun jawatan khusal kabinet berkenaan dengan security makanan negara. DAN 2.0 dilancarkan minggu lalu. Ya. Ada merupakan satu penyataan untuk melihat industri agro makanan ini dibangunkan secara mampan, berdaya tahan dan berteknologi tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengutamakan security dan juga nutrisi makanan. Yang merupakan satu elaborated dasar yang mempunyai berteraskan kepada 3 prinsip, 6 objektif, 5 teras dasar, 21 strategi dasar utama beserta 77 pelan tindakan dan 18 strategi bagi subsektor beserta 58 pelan tindakan bagi subsektor berkenaan. Itu merupakan satu penyataan dasar yang besar yang akan diambil oleh MAFI untuk jangka waktu 10 tahun akan datang ini. Jadi DAN 2.0 2022 2021 hingga 2023. 77 pelan tindakan. Yes. Satu pelan tindakan yang sangat komprehensif. Isu yang paling dekat di hati rakyat, Datuk Seri, bukan sahaja mengenai security makanan, tetapi juga melihat kepada bekalan makanan yang tidak terkena tempias inflasi pada masa depan. Apa tindakan dari pihak kementerian dalam aspek ini? Okey, industri makanan tidak terhalang daripada dipengaruhi oleh market forces daripada luar. Harga input umpamanya, kebergantungan negara terhadap bahan-bahan input pertanian daripada luar. Bahan dalam sektor ternakan makanan umpamanya, baja, bijirin, jagung yang tertaluk kepada market forces daripada luar. Sebab itu kita boleh katakan bila bercakap tentang inflasi, kenaikan harga produk makanan, pertanian dan sebagainya dipengaruhi oleh bukan saja faktor-faktor dalaman tetapi faktor luaran yang di luar kawalan kementerian dan negara. Tapi kita melihat kerajaan sensitif akan perkara ini dalam pengumuman bajet yang diumumkan oleh Menteri Kewangan pada hari Jumaat yang lalu mensasarkan satu peruntukan 150 juta khusus untuk subsidi jagung dan bijirin bagi menampung kenaikan harga import daripada bahan keperluan ternakan ini. Dan kita harapkan agar subsidi yang diumumkan oleh kerajaan ini sedikit sebanyak akan membantu mengurangkan kos bijirin dan juga jagung yang diimport dari luar negara untuk mengurangkan kenaikan harga produk-produk makanan yang dikeluarkan daripada negara kita. Ya, baik. Kalau dilihat kepada inisiatif untuk melindungi sektor pertanian dan juga merancangkan lagi potensi pendapatan seperti insurans pertanian misalnya, apa yang telah Datuk Seri umumkan baru-baru ini? Okey, insurans pertanian merupakan satu pendekatan yang lahir daripada aspirasi kementerian untuk melihat industri agro makanan terutamanya industri padi beras di negara
diperbesarkan dengan penglibatan pihak swasta. Kita melihat satu pendekatan baru dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti beras negara, meningkatkan hasil pengeluaran beras negara, mengurangkan kebergantungan import negara terhadap beras daripada luar. Ketika ini kita masih lagi mengimport 30% daripada keperluan beras negara. Sebab itu kita melihat satu pendekatan baru perlu dibuat, itu untuk mengindustrikan sektor padi beras negara ini. So, bila cakap tentang pengindustrian padi, sektor padi beras, kita terpaksa kita akan melihat penyertaan pihak swasta. So, bila keterlibatan pihak swasta, industri padi beras ini mesti dilihat daripada perspektif yang lebih besar, pelaburan yang lebih besar. Sebab itu ada keperluan untuk mewujudkan insurans pertanian di negara kita. Kalau kita lihat negara-negara jiran kita, ada negara yang telah pun mengadakan insurans pertanian ini sejak sekian lama. Malaysia, negara kita, masih ketinggalan daripada sudut ini. Sebab itu MAFI dan kerajaan melihat perlu ada insurans pertanian untuk sektor agro pertanian negara kita. So, kita akan bermula daripada penanaman padi. Dan saya rasa ini akan menjadi kenyataan dalam sedikit masa. Sekarang ini dalam urusan pentadbiran, kita serahkan urusan untuk mewujudkan insurans pertanian ini kepada Agrobank. Dan Agrobank pada ketika ini sedang berurusan dengan Kementerian Kewangan dan beberapa jabatan agensi yang lain untuk menjadikan ini satu realiti. Tapi mungkin Datuk Seri boleh bantu rakyat untuk fahami siapa penerima manfaat terbesar insurans pertanian ini nanti? The industry player, the pesawat. Ketika ini kerajaan menggunakan dana yang agak besar untuk menampung pesawat kita, penternak kita dan juga nelayan kita yang berhadapan dengan masalah tanaman dan juga perusahaan mereka. So, government is spending some 20 juta setahun untuk memberi ganti rugi terhadap kerosakan tanaman disebabkan oleh bencana alam, serangan penyakit dan sebagainya. Sebab itu kita melihat we cannot be doing this secara berterusan, tetapi perlu diadakan insurans pertanian ini bagi menampung beban yang dihadapi oleh pihak stakeholders dan juga kerajaan. So it has to be spread dalam bentuk insurans. Jadi pihak Datuk mensasarkan untuk program insurans pertanian ini mula dilancarkan menjelang bila, Datuk? Ya, as soon as urusan pentadbiran selesai dibuat. Saya dimaklumkan oleh pihak Agrobank bahawa urusan ini di peringkat perbincangan akhir. Dan kita harapkan agar semua pihak yang berkaitan ini akan dapat membantu MAFI untuk merealisasikan insurans pertanian diwujudkan di negara kita. Baik, Datuk Seri, rakyat juga ingin tahu mengenai dana jaminan makanan bernilai RM1 bilion yang pernah diumumkan oleh Datuk Seri sebelum ini. Ya. Dana jaminan makanan ini 1 bilion diumumkan pada bulan Mac 2020. Pelaksanaan DJM ini merangkumi 4 fasa, iaitu fasa rancangan prihatin 2020, 190 juta, pakej pelan jana semula ekonomi penjana 2020 227.23 juta, pakej penjana 2021 150 juta, pakej inisiatif dana jaminan makanan 438 juta. Dan inisiatif di bawah pakej prihatin 20 termasuklah jaminan bekalan makanan, program pembekalan ikan segar dan ikan beku, dana khas pertubuhan nelayan, kawasan dan sebagainya. Semua inisiatif ini kita dirangkumkan dalam peruntukan 1 bilion itu sebagai dana jaminan makanan. Dan sebagian daripada itu disalurkan melalui skim kredit mikro yang disalurkan kepada beberapa bank termasuk Agrobank. Jadi institusi-institusi kawan juga terlibat dalam penyaluran dana jaminan makanan untuk negara kita sepanjang tempoh dilaksanakan dan
keseluruhan dana 1 bilion yang diumumkan oleh kerajaan. Bagaimana pula dengan usaha untuk memantapkan jaringan digital ataupun e-commerce dalam membantu aspek pemasaran hasil pertanian? Ya, ini juga merupakan satu aspirasi yang hendak dicapai oleh kementerian. Ketika negara berhadapan dengan PKP, ia mengajar bahawa the conventional way of marketing agriculture product tidak boleh dibuat, tetapi harus ditingkatkan dengan mengambil kira jualan dalam talian. So e-commerce e-talian ini merupakan satu pendekatan yang penting. Sebentar tadi pun saya melancarkan satu program bersama dengan satu syarikat yang akan menganjur pembelian ataupun penjualan input pertanian, baja, benih, peralatan dan sebagainya melalui e-commerce. Jadi di MAFI ini kita menggalakkan pertumbuhan e-commerce dalam semua rantaian. So bukan saja produk akhir hasil pertanian, tetapi input yang digunakan oleh stakeholders pesawat petani dan juga peternak ini boleh dibuat secara e-commerce. Tentu sekali banyak manfaat yang dapat kita capai melalui e-commerce ini. Yang utamanya dia akan mengurangkan pengaruh orang tengah dalam rantaian-rantaian ini. So membeli produk input pertanian, menjual hasil pertanian melalui e-commerce akan mengurangkan pengaruh orang tengah, middleman dalam rantaian industri agromakanan keseluruhannya. Saya yakin dengan penekanan dalam e-commerce, dia juga akan dapat menjemput atau mengundang, memberikan satu suasana yang kondusif bagi anak-anak muda untuk terlibat dalam keseluruhan rantaian agromakanan ini. Bukan saja di peringkat penanaman, sawah, ladang dan sebagainya, tetapi dalam rantaian nilai. Maknanya the marketing, the distribution, the marketing, the retail dan sebagainya boleh mengundang keterlibatan minat orang kalangan anak-anak muda dalam sektor ataupun industri agromakanan negara kita. Ya, Datuk Seri, bagaimana peruntukan yang diamanahkan di bawah bajet 2022 akan digunakan sebagai pemacu transformasi sektor agromakanan? Ianya disalurkan melalui jabatan, melalui agensi kementerian yang ada. We have 12-13 jabatan dan agensi. Keseluruhan dana itu dikeluarkan ataupun diluluskan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan kepada program-program yang telah pun ditentukan dan dikenal pasti oleh kementerian dan dipersetujui oleh Kementerian Keuangan. Dan tentu sekali ianya disalurkan melalui jabatan dan agensi. Pada again, kita di kementerian akan terus memantau supaya dana yang disalurkan melalui program-program ini akan mencapai matlamat yang disasarkan. Kalau ianya untuk dana untuk membantu nelayan, kita akan pastikan ianya dapat dimanfaat oleh nelayan. Sebab itu di kementerian kita membentuk jawatan kuasa bertindak untuk meneliti, menilai bukan saja bajet 22 ini, tetapi juga pelaksanaan dasar agromakanan 2.0, tindakan dan juga keputusan-keputusan daripada jawatan kuasa kabinet berkenaan dengan food security akan dipantau oleh kementerian. Malah dalam sesi pelancaran DAN dan 2.0 itu saya telah melakarkan bahawa MAFI di bawah KSU dan juga menteri akan membentuk satu jawatan kuasa khas memantau tindakan-tindakan pelaksanaan yang diambil dalam semua dasar yang kita umumkan, termasuk bajet 22 ini. Kita tidak mahu ada pembaziran, kita tidak mahu ada dana yang tidak dapat digunakan kerana ia akan defeat the purpose untuk memperoleh satu dana yang besar. Kementerian Pertanian ini, MAFI, antara kementerian yang dikekalkan dengan peruntukan yang besar. So saya yakin bahawa keputusan Kementerian Keuangan kerana melihat bahawa sektor agromakanan, sektor pertanian ini merupakan satu sektor yang akan membantu membangunkan semula pertumbuhan ekonomi negara. So di Ministry of Finance melihat ini sebagai satu kementerian yang dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi supaya kita akan kembali kepada footing yang sedia kala. So pasca COVID ini merupakan satu keadaan yang mencabar
Dan kita ingin melihat bahawa sektor pertanian ini akan terus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Ya. Dengan peruntukan 4.82 bilion ringgit ini, sudah pasti pihak kementerian mahu memperbaiki sistem penyampaian. Mungkin Datuk Seri boleh berikan antara contoh-contoh prosedur sedia ada yang ketika ini sudah pun dipermudahkan supaya bantuan lebih cepat sampai kepada golongan sasar. Ya, secara spesifiknya tentu pelbagai tindakan dan juga pendekatan yang sedang dirancang oleh kementerian untuk memastikan, seperti saya katakan tadi, bahawa kita akan pastinya mengelak ketirisan, mengelak pembaziran dan mengelak sasaran daripada tidak tercapai. Jadi di peringkat kementerian, seperti saya katakan tadi, ada jawatan kuasa yang akan melihat pelaksanaan dasar ini dilaksanakan, pelaksanaan bajet 2022 ini akan dilaksanakan mengikut seperti yang telah disasarkan. Datuk Seri, soalan terakhir saya, berbaki 2 minit. Datuk Seri, mungkin dalam 100 hari pertama pentadbiran Datuk Seri menerajui Kementerian MAFI, sebelum ini pun memang sudah pun memegang portfolio yang sama, tetapi selepas tempoh 100 hari ini nanti, apa legasi Datuk Seri yang mahu Datuk Seri sampaikan kepada rakyat di akar umbi? Saya ingin melihat sektor agro makanan ini, sektor pertanian ini akan seiring dengan perkembangan teknologi masa kini. Baik. Kita harus memodernkan sektor ini dalam keseluruhan rantaian. Baik. Kita harus melihat, saya ingin melihat bahawa hasil pengeluaran daripada pertanian ini dapat ditingkatkan. Saya ingin melihat kebergantungan kita kepada import barang makanan daripada luar negara akan dapat dikurangkan. So, penumpuan kepada keseluruhan aspek, bukan saja kepada produk pertanian yang kita boleh import secara murah daripada luar. Di kementerian pada ketika ini kita melihat jagung yang kita import secara murah daripada luar, daripada ditanam di negara kita. Yang itu juga satu dasar, peralihan dasar perlu dilakukan oleh kerajaan, oleh kementerian untuk menanam sendiri jagung. Kalau masalah variety jagung itu merupakan satu masalah, dan kita harus develop variety yang sesuai untuk negara kita. Jadi saya ingin melihat pengurangan kebergantungan makanan import daripada luar, dan juga saya ingin melihat aspek pertanian negara ini seiring dengan perkembangan Industrial Revolution IR 4.0. Kita harus modernkan, kita harus maksimalkan, optimumkan hasil pengeluaran kita dengan keadaan tanah yang luas dan keadaan tanah yang subur ini. Saya yakin Malaysia mampu menjadi pengeluar barang makanan yang utama di rantau ini. Baik, kata-kata Datuk Seri itu saya akan tanya kembali apabila kita bertemu dalam segmen inklusif yang akan datang. Terima kasih Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi untuk penjelasan itu tadi. Apapun, selamat meneruskan tugas dalam memperkasakan agenda agro makanan negara. Terima kasih banyak. Baik, saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana bersama kami dalam segmen inklusif. Sehingga kita berjumpa dalam segmen inklusif akan datang. Selamat malam.